Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Hari ini kita ingin ulas satu kenyataan yang dimuat naik oleh gabungan NGO Borneo pada 24 Mac 2025 yang bertajuk 60 Years of Betrayal. Sabah will no longer be silent. Wah, bunyi tajuk pun sudah cukup panas. 60 tahun dikhianati, Sabah tidak akan berdiam diri lagi, dia bilang. Tapi sejauh manakah kebenaran kenyataan ini? Dan yang lebih penting, apa langkah seterusnya jika tuntutan ini tidak dipenuhi? Tanpa membuang masa, mari kita ulaskan dan bincang bersama-sama di dalam video kali ini. Jadi begini ceritanya. NGO Borneo dalam kenyataan ini menegaskan bahwa Sabah telah diperlakukan seperti anak tiri di dalam Persekutuan Malaysia. Hak-hak negeri ini yang termaktub di dalam Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 terus dicabuli, terutamanya sekali dalam isu pembayaran 40% hasil bersih negeri yang sepatutnya diserahkan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Sabah. Ini bukanlah satu isu yang baru. Sudah 13 kali Sabah meminta haknya dan 13 kali juga ia diabaikan. Sampaikan timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan terpaksa memberikan tarikh akhir, yaitu pada 30 Jun 2025. Kalau selepas tarikh itu tiada keputusan jelas daripada Putrajaya, Sabah, kata mereka, akan bertindak. Tetapi persoalannya bertindak macam mana? NGO Borneo dalam kenyataan mereka mengusulkan 5 tindakan yang tegas. Yang pertama, Sabah ingin lantik penilai antarabangsa yang neutral untuk menentukan jumlah sebenar yang Kerajaan Persekutuan berhutang kepada negeri ini. Logiknya, kalau kerajaan pusat betul-betul jujur dan tidak menipu Sabah selama ini, kenapa takut untuk pihak ketiga menilai angka tersebut? Kan? Dan yang kedua, mereka cadangkan supaya MA63 dikaji semula di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB. Ini kerana MA63 bukan sekadar dokumen dalaman Malaysia, ia adalah perjanjian antarabangsa yang didaftarkan di PBB. Jadi, jika Malaysia terus melanggar perjanjian ini, bukankah itu bermaksud undang-undang antarabangsa telah dicabuli? Dan seterusnya, benda ini membawa kepada tindakan ketiga yang dicadangkan, yaitu membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ. Kalau Putrajaya terus membisu atau cuba menutup isu ini dengan gula-gula politik seperti pembayaran interim ataupun jawatan kuasa teknikal tanpa hasil, NGO Borneo mahukan ICJ menentukan hak Sabah di dalam hal ini. Tindakan keempat pula adalah satu tindakan yang lebih berani, yaitu untuk menggerakkan rakyat. Mereka mahu kesedaran ini sampai kepada semua lapisan masyarakat Sabah, dari bandar hinggalah ke kampung, dari golongan belia hinggalah ke pemimpin tempatan. Ini bukan sekadar perjuangan ahli politik, tetapi satu gerakan rakyat untuk mendapatkan keadilan. Dan yang terakhir, Sabah mahu menggubal undang-undang sendiri untuk mengawal hasil negeri tanpa perlu kebenaran persekutuan. Jadi, apa pandangan kamu semua? Adakah ini langkah yang wajar? Atau ini adalah satu tindakan yang terlalu drastik? Sebenarnya, kalau kita tengok sejarah pun, tuntutan 40% hasil bersih ini memang ada asasnya. Di dalam perkara 112C dan juga 112D, Perlembagaan Persekutuan, memang jelas tertulis bahwa Sabah berhak mendapat bayaran khas sebanyak 40% daripada hasil bersih
yang diperoleh kerajaan pusat dari negeri ini. Masalahnya, sejak pembentukan Malaysia, pembayaran ini tidak pernah diserahkan sepenuhnya. Pada tahun 1973, bayaran itu dihentikan secara tiba-tiba dengan alasan perbincangan semula akan dibuat. Tetapi sejak hari itu atau sejak tahun itu, perbincangan demi perbincangan berlaku tetapi tiada penyelesaian yang ditemui. Tahun lepas, Jeffrey Kittingan sudah pun memberikan tempo setahun kepada Kerajaan Persekutuan untuk selesaikan formula peruntukan ini. Tetapi apa yang berlaku? Tiada perkembangan. Langsung tiada perkembangan. Malah pada Mac 2025, beliau menyatakan bahwa Sabah sebenarnya layak menerima kira-kira 20 bilion untuk tahun 2024. Tetapi di mana duit itu sekarang? Masih tergantung dalam proses birokrasi Putrajaya kah? Dan ini yang menyebabkan kemarahan semakin membuak-buak di Sabah. Dan persoalan yang seterusnya, bagaimana reaksi Sarawak di dalam isu ini? Kalau Sabah bersungguh-sungguh mahu membawa perkara ini ke peringkat antarabangsa, adakah Sarawak akan menyokong? Kita tahu bahwa Sarawak juga berhak menerima pembayaran khas berdasarkan ME63, tapi pendekatan mereka lebih diplomatik. Adakah pendekatan Sabah yang lebih agresif ini akan merosakkan hubungan antara negeri dan juga persekutuan? Dan dari sudut politik pula, tindakan NGO Borneo ini pastinya mendapat reaksi yang berbeza daripada pelbagai parti. Warisan mungkin melihat peluang ini untuk meningkatkan pengaruh mereka dengan menyokong tindakan ini. Tetapi bagaimana pula dengan UMNO Sabah dan Gabungan Rakyat Sabah GRS? Adakah mereka akan berani menyokong tuntutan ini secara terbuka atau mereka akan mengambil pendekatan lebih berhati-hati untuk tidak menyinggung perasaan Putrajaya? Dan di pihak Kerajaan Persekutuan pula, apakah pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Setakat ini, pentadbiran beliau telah cuba menunjukkan komitmen terhadap ME63. Tetapi ramai di Sabah merasakan ini sekadar kosmetik politik. Nah, jika kerajaan pusat benar-benar serius, kenapa masih tiada penyelesaian konkret selepas bertahun-tahun rundingan? Dan kalau kerajaan persekutuan berkeras tidak mahu menyerahkan 40% hasil bersih kepada Sabah, adakah ini akan memberi kesan kepada keyakinan rakyat terhadap sistem persekutuan itu sendiri? Dan ini membawa kita ke soalan paling besar. Adakah ini akan membuka jalan ke arah pemisahan? Kita tidak boleh nafikan bahwa ada suara-suara di Sabah yang semakin lantang bercakap tentang keluar dari Malaysia. Jika tuntutan ini terus diabaikan, adakah rakyat Sabah akan semakin condong kepada idea untuk meninggalkan persekutuan Malaysia dan berdiri sendiri? Kita sudah pun lihat sebelum ini bagaimana gerakan pro-autonomi semakin berkembang di Sabah. Kalau kerajaan pusat masih gagal menyelesaikan tuntutan ini, adakah itu akan menjadi pencetus kepada gerakan lebih radikal di masa hadapan? Dan satu lagi persoalan yang penting, jika Sabah membawa isu ini ke peringkat antarabangsa, adakah ia akan merosakkan image Malaysia di mata dunia? Bayangkan, sebuah negeri dalam Malaysia terpaksa meminta bantuan PBB dan juga Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk menuntut haknya sendiri. Bagaimana kesannya terhadap kestabilan negara dan juga hubungan diplomatik Malaysia di peringkat global? Kesimpulannya, Sabah kini berada di persimpangan sejarah. Sama ada kerajaan persekutuan mahu atau tidak, isu ini tidak boleh lagi disapu ke bawah karpet. Nah, macam mana itu? Disapu ke bawah karpet maksudnya disembunyikanlah, kan? Rakyat Sabah semakin sadar tentang hak mereka dan semakin berani untuk menuntut keadilan. Soalnya, bagaimana Putrajaya akan bertindak?
Adakah mereka akan memenuhi tuntutan ini atau terus bermain dengan alasan teknikal? Dan kalau Sabah benar-benar nekat membawa perkara ini ke peringkat antarabangsa, apa kesannya kepada Malaysia sebagai sebuah negara? Jadi, macam biasa, apakah pendapat Anda semua? Adakah Sabah patut terus menekan kerajaan persekutuan, atau adakah ada cara lain yang lebih berkesan untuk mencapai keadilan tanpa mencetuskan ketegangan politik? Komen di bawah dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY supaya kita boleh terus berbincang isu-isu panas seperti ini. Sekian sahaja semua, terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.